الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واستنى بسنته وما دعا بدعوته إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurnia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tak terkira banyaknya, yang sentiasa dan saban hari kita merasai, sama ada kita syukuri ataupun kita tidak syukuri, sama ada kita ambil berat ataupun kita tak ambil berat, sama ada kita peduli ataupun kita tidak peduli, sama ada kita perasan ataupun tak perasan, kita sedang menikmati kenikmatan yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah, pimpinkan, bawakan segala anggota tubuh badan kita ini supaya ia menjadikan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahannya dengan kedatangan tahun yang baru, bulan yang baru ini menjadikan amal kita bertambah baru, menjadikan ibadat kita bertambah baru, menjadikan zikir kita bertambah baru, menjadikan istighfar kita bertambah baru lagi. Tak cukup istighfar 100, tahun lepas istighfar 100, ini tahun 2020 dah, maju dah. Nah, tak cukup istighfar 100, kena istighfar 200. Dulu sembahyang sunatnya tak pernah semangun sembahyang sunat tahajud hajat pada tengah malam. Ini sudah masuk dalam tahun yang baru, maka perbaharukan ibadat kita dengan tambah tahun ini sembahyang tahajud hajat dan sembahyang malam. Tahun je yang baru tapi kita kau lama. Nah, kita kau lama. Tahun je yang baru. Tetapi kita ini semakin tua, semakin dekat dengan kematian. Maka dengan sebab itulah, walaupun tahun yang baru ini ialah tahun baru Masihi, dan tahun baru Masihi ini, tahun baru Masihi ini, tahun 2020 ini tidak sedikit pun bergantung dengan ibadat kita. Tidak ada sedikit pun bergantung dengan amal ibadat kita tahun baru. Tahun baru ini dan tahun Masihi, kalender Masihi, tidak bersangkut sedikit pun dengan amal ibadat kita. Tidak bersangkut sedikit pun dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kita nak menunaikan puasa, kita nak berpuasa, adakah kita tengok kalender Masihi? Tak, kita tengok kalender Hijrah. Kita tengok kalender Islam. Kita nak berhari raya, kita berpandukan kepada kalender mana? Adakah kalender Masihi ataupun kalender Hijrah? Kita berpandukan kepada kalender Hijrah. Kita nak sambut Idul Adha, menunaikan korban, kita melihat kalender Masihi ataupun tengok kalender Hijrah? Kita tengok kalender Hijrah, kalender Islam. Kita nak sambut Maulid Rasul 12 Rabiul Awal. Kita tengok 12 Rabiul Awal, kalender Hijrah, tak berpandukan kepada kalender Masihi 12 hari bulan, tak. Kita nak menyambut nisfu Syaban,
pertengahan bulan Syaban, 15 bulan Syaban, kita berpandukan kepada kalender Hijrah, kalender Islam, tidak berpandukan kepada kalender Masihi. Kita nak menyambut ketibaan bulan Rejab, nak 27 Rejab, Isra' Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berpandukan kepada kalender Hijrah, kalender Islam, tak berpandukan kepada kalender Masihi. Dan semua amal ibadat kita semuanya bersangkut paut dengan kalender Hijri, kalender Islam, tak berpangkut paut langsung dengan kalender Masihi. Ni tahun 2019, tahun 2020, Januari, Februari, Ogos, Mei, tak bersangkut langsung. Tak bersangkut langsung. Nah, segala amal ibadah kita tak bersangkut langsung. Sebab itulah yang paling penting kita kena membesarkan kalender Hijrah, kena membesarkan bulan Hijrah, awal bulan Hijrah, awal tahun Hijrah. Kerana ia bersangkut paut dengan segala amal ibadat kita dan bersangkut paut dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka sebab itulah kata ulama, apabila seorang itu membesarkan tahun Masihi, kalender Masihi. Nah, tahun Masihi ni, tahun baru Masihi, tahun 2020. Apabila kita apabila seorang itu membesarkan tahun Masihi, yang mana walhal tahun Masihi ini tidak bersangkut sedikit pun dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak bersangkut sedikit pun dengan amal ibadat kita, bahkan bersangkut paut dengan segala dewa-dewa orang kafir. Nah, bersangkut paut dengan pemujaan berhala-berhala orang kafir, dan kita melupa-lupakan dan tidak menghiraukan dengan kedatangan tahun baru Hijrah 1 Muharram. Nah, walhal dia bersangkut paut dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhal bersangkut paut dengan segala amal ibadat kita, ketahuilah bahawasanya kata ulama, dalam hati kita ada sifat munafik. Dalam hati kita ada sifat munafik. Sangat gembira dengan kedatangan tahun baru Masihi, tahun baru 2020, sangat gembira, sangat menyambut lagi, nak habiskan duit, lemecung dan sebagainya, tapi ambil cuti dan sebagainya. Tapi tahun baru Hijrah 1 Muharram yang bersangkut paut dengan Rasulullah, yang bersangkut paut dengan segala amal ibadat kita, yang bersangkut paut dengan agama Islam, kita lupa-lupakan, kita tak ambil tahu pun, kita ambil hirau pun. Nah, tiba-tiba 1 Muharram dah, 1 Muharram dah. Bila kita tahu? Nah, bila ada ceramah awal Muharram. Ceramah tu bila? Nak habis bulan Muharram dah. Nah, orang ajar kita awal Muharram, sambutan awal Muharram. Nah, bila nak habis dah? Nak habis awal Muharram baru kita awal Muharram dah. Tahun baru Hijrah dah. Baru kita perasan. Hak tu pula tahu 1400 berapa? Entah kita 1300 ke, entah 1400 ke, kita tak menghiraukan. Kata ulama, inilah tandanya dalam hati kita ada sifat munafik. Munafik suka kepada kekufuran, yang bersangkut paut dengan kekufuran, dan meremeh-remehkan dan merendah-rendahkan, melupa-lupakan segala perkara yang bersangkut paut dengan agama kita sendiri, yakni agama Islam, dan bersangkut paut dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi mudah-mudahan kita setakat nak tengok orang main mecung, setakat nak tengok di TV orang menyambut dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi kita janganlah juga menjadi seperti mereka itu, menyambut besar-besaran, menyambut dengan terlalu gembira, membesar-besarkan permulaan tahun 2020 ini misalnya, ataupun tahun-tahun baru yang lain, sehingga boleh mencederakan keimanan kita sendiri. Itu tak digalakkanlah, tak moleklah perangai begitu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara diri kita daripada segala perkara yang bersangkut paut dengan kekufuran, segala perkara yang bersangkut paut dengan luar daripada agama Islam. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman yang dikarang oleh Syekh Abu Tayyib Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, pada muka surat 19. Mana? Tanda ni bermula duduk antara dua sujud ke? Ya, betul.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula duduk antara dua sujud, iaitu duduk antara dua sujud 4 syarat. Kita masih membincangkan lagi tentang rukun sembahyang, supaya sembahyang kita ini, sebab yang paling pentingnya ialah rukun kena perbetulkan, kerana rukun ialah satu kewajipan dalam sembahyang kita, untuk kita melunaskan, untuk kita buat dengan cara yang betul dan tepat, kerana boleh, kalau cedera pada rukun, maka boleh cederalah sembahyang kita. Maka di antara rukun yang kita bincangkan pada malam ni ialah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Maka kata musannif, bermula duduk antara dua sujud itu, iaitu ada 4 syarat. Dia duduk antara dua sujud ni, dia tidak ada nama yang khusus, tidak ada nama. Nama duduk tahiyat akhir orang panggil duduk tawarruk. Saya ingat kita orang panggil duduk tawarruk. Duduk tahiyat awal orang panggil duduk iftirash. Duduk iftirash, dan ada namanya, nama duduk tahiyat awal. Hak tu nama duduk tahiyat akhir. Duduk antara dua sujud tak ada nama, cuma kita buang nama duduk antara dua sujud. Duduk sujud yang pertama, sujud yang kedua, antara sujud pertama sujud yang kedua ada satu duduk, maka duduk itulah orang panggil duduk antara dua sujud. Nama gitu je. Nama jelas lalu dah. Duduk antara dua sujud, itu ada duduk di situ. Tidak ada nama yang satu panggilan yang tepat, tak ada. Baik, iaitu ada 4 syarat. Yang pertamanya, duduk antara dua sujud ni dia antara rukun yang pendek. Yang pertama, bahawa ia duduk antara dua sujud itu kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Sempurna sujud yang pertama. Setelah sempurna sujud yang pertama, barulah sah kita duduk antara dua sujud. Kalau tak sempurna lagi sujud yang pertama, tak boleh kita duduk antara dua sujud, tak boleh. Kalau kita duduk juga antara dua sujud, maka kita sudah meninggalkan rukun sujud yang pertama tadi. Sebab belum sempurna sujud yang pertama, contohnya tidak ada tamakninah. Sujud, bangun lalu. Sujud tak sempurna lagi, tiba-tiba kita bangun duduk dah. Ni orang panggil patu ayam, pagu ayam. Sujud, Allah, sami Allah. Tu rakaat, Allahu akbar. Tak gitu. Tanpa ada tamakninah. Maka belum sempurna lagi kita sujud, tiba-tiba kita bangun duduk antara dua sujud dah, maka tak sah duduk antara dua sujud, kita tak sah. Tu. Dia tak boleh nak langkah-langkah, tak boleh. Tak boleh langkah-langkah, tak boleh. Walaupun kita semayang belakang orang sekalipun, walaupun kita semayang dalam bilik sekalipun, walau tidak ada siapa tengok sekalipun. Nak main shortcut tak boleh. Nak main langkah-langkah tak boleh. Nak buat ala kadar tak boleh. Kerana ini mengajar kita amanah dengan Allah Ta'ala. Walaupun orang tak tengok, duduk dalam bilik semayang, tutup lampu, tengah malam, tak ada orang ngitar sekalipun, tetap kita tak berani nak menghilangkan satu, nak meninggalkan satu rukun sekalipun. 13 rukun tetap kita buat, kita takkan buat 12 rukun. Tak berani nak buat 12 rukun. 12 rukun. Satu je tinggal, tak berani. Ke berani? Tak ada siapa tengok ni. Tinggal satu rakaat. Sampai tinggal satu rakaat, tinggal satu rukun je. Sujud 2 kali, banyak. Sekali dah lah. Satu je tinggal. Semua rakaat yang lain, semua dua kali sujud. Tiba-tiba rakaat terakhir ni, sekali sujud dah lah. Mana ada orang tengok. Ini amanah kita dengan Allah Ta'ala. Tak berani. Tak berani. Nak tinggal tahiyat, tak ada macam tahiyat lah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tak ada siapa tahu. Mak kita tak tahu, anak kita tak tahu, adik-beradik kita tak tahu, isteri kita tak tahu, semua tak tahu. Tapi kita tak berani meninggal walaupun satu rukun. Ini antara amanah yang Allah Ta'ala letak kepada kita, nak mengajar supaya kita beramanah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seorang itu menjaga amanah dengan Allah Ta'ala, insya-Allah dia akan menjaga amanah dengan rakyat. Dia akan menjaga amanah dengan orang bawahan dia. Dia akan menjaga amanah dengan manusia. Tu. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala pun tak menjaga amanah, maka apatah lagi dengan orang lain. Baik, begitu. Maka apabila sempurna sujud, barulah sah kita duduk antara dua sujud. Tak sempurna sujud, tak sah duduk antara dua sujud. Contoh, sujud tanpa ada tamakninah. Sujud, bangun lalu dah. Bangun lalu dah.
Nah, belum sempurna sujud lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak baca tak apa, tak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak apa, sunat je. Tak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak baca. Ataupun kita baca sekali je, tak baca langsung pun tak apa. Nah, tapi kena 7 anggota 7 anggota semua kena letak di atas lantai. Semuanya. Dahi, 2 tangan dan 2 lutut dan 2 kaki. 2 hujung jari kaki, ibu jari kaki. Perut jari kaki dia. Kena letak di atas lantai. Ni kalau sujud sambil-sambil tu terangkat kaki lagi. Kaki tak letak rapat lagi. Allahu akbar. Terangkat lagi kaki, kita bangun dah. Nah, itu tak sempurna sujud. Ataupun dia sujud lama, kaki tak turun-turun. Kaki terangkat. Kaki belakang terangkat gitu. Lama sejam, walaupun sejam sujud, kaki terangkat gitu, tak dikira sempurna lagi. Nah, dia kena letak 7 anggota dulu. Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 hujung perut jari kaki. Nah, barulah letak molek-molek, tamak nina, sekadar subhanallah, barulah kita boleh bangun. Sekadar subhanallah. Bukan baca subhanallah, sekadar subhanallah. Tak. Allahu akbar. Beres, tak ada masalah. Tak baca tak apa. Allahu akbar, sujud pula. Tak apa, tak ada masalah. Baca bacaan tu sunat saja. Nah, tu. Ketika sujud, hidung sunat. Hidung ni sunat letak di tempat sujud. Sunat kena letak ke lantai. Hidung sunat. Tak kena, tak apa. Hak wajib dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Baik. Yang pertamanya. Yang keduanya, jangan ia qasad dengan angkat kepala itu bagi yang lain daripada kedua-duanya. Jangan ia qasad dengan angkat kepalanya itu bagi yang lain daripada duduknya. Lain daripada duduknya. Ni seorang. Dia angkat kepala itu, jangan qasad yang lain. Kalau qasad yang lain, ada tujuan yang lain, bukan qasad nak bangun duduk antara 2 sujud, bahkan tujuan yang lain. Nah, maka tak sah. Duduk antara 2 sujud tak sah. Contoh, dia tengah sujud balik. Tiba-tiba nampak lipas lalu. Dia nampak lipas lalu. Bawah dia ni, dia geli ke lipas. Contoh, lipas ni ke lipas ke, dia geli ke lipas. Ui, bangun lalu. Duk ui sekali tu. Bangun sekali. Hai. Dia bangun itu kerana apa? Kerana geli ke lipas tu. Cepat-cepat dia bangun. Itu bangun qasad kerana nak duduk antara 2 sujud ke kerana geli ke lipas. Kerana geli ke lipas. Contoh. Maka sujud duduk antara 2 sujud dia tu tak jadi. Patut macam mana? Kena sujud semula. 3 kali sujud tak apa. Sujud semula. Kemudian duduk semula. Allahu akbar. Begitu. Ataupun dia bangun kerana terkejut. Duduk molek dah, sujud molek dah. Peti dah. Mati lampu, dia takut, gelak-gelak. Mati lampu, dia pun terus bangun. Tengok atas. Kejut. Dia bangun bukan kerana nak duduk antara 2 sujud, dia bangun kerana terkejut, mati lampu. Tu. Maka duduk antara 2 sujud iaitu dia bangun kerana yang lain daripada nak duduk antara 2 sujud. Dia bangun kerana terkejut atau sebagainya lah, tak kira lah. Maka duduk antara 2 sujud dia tu tak jadi. Yang ketiga, membetul akan duduknya qadar kuasanya. Tu. Membetul akan duduknya qadar sekuasa. Qadar sekuasa dia lah. Kalau dia kuasa, kalau dia mampu sekadar mana? Sekadar tu. Kalau dia mampu duduk sikit je, duduk sikit je. Dia mampu duduk. Contoh dia orang sakit, dia qadar sekuasa. Qadar sekuasa je, bukannya semua orang kuasa. Ada orang tak ada kuasa. Baik. Dan contoh sujud. Allahu akbar. Dia gini. Kaki gini, molek ni. Molek sekali ni, gini. Saya pun sakit juga kalau gini. Molek ni dia berdiri ni. Dirikan sini. Kita duduk. Bagi belakang sikit. Duduk di atas tapak kaki kiri dan dirikan tapak kaki kanan. Gini. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak. Saya pun tak sakit juga. Jangan buat. Sakit ni rasa.
hari ni je, lalunya biasa gini je. Sekadar je lah. Sekadar tu. Boleh gitu. Dah boleh gini tak boleh. Nak bengkok tak boleh. Gini pun tak apa. Nah, cuma yang nak afdal sekali, yang paling banyak pahala sekali, sunat begini. Kaki begini. Duduk atas tapak kaki kiri dan dirikan kaki kanan. Oh, ni molek sekali lah. Nah, saya ni gemuk sikit. Kalau orang kurus boleh buat insya-Allah dah. Kemudian duduk sekuasa kita, semampu kita. Sekadar mana kita mampu duduk, sekadar tu je lah. Contoh. Dia bangun. Dia sekadar ni je boleh. Nak, ada orang gini je boleh. Nak bengkok tak boleh. Gitu. Nak, ada orang. Nah. Lagi tu setakat tu je boleh. Tak lagi dah. Aduh sakit. Itu je lah. Nak, jangan paksa pula. Tak jadi mu duduk gitu tu. Jadi. Nak, bangun. Ni sujud yang pertama. Bangun tu gitu je boleh. Gitu je lah. Duduk antara sujud lah tu. Setara tu. Moleknya begini moleknya. Nah, kaki pun eloknya berdiri begini. Kalau boleh. Kalau tak boleh, buatlah sekadar sekuasa kita. Sikit pun tak apa dah. Tak boleh juga, sakit juga. Begini pun tak apa dah. Nah, kemudian duduk ikutlah. Setakat ni je boleh ke? Ada orang setakat ni, ada orang setakat ni, ada orang gini terus. Nah, gitu je boleh. Nak buat mana? Sakit dah. Tak apa dah. Itu dikira kita sudah duduk antara dua sujud. Tu. Tak payahlah paksa. Nama paksa lagi rebah. Nah. Sakit pula betul aduh. Jangan. Baik. Maka dia kata yang ketiganya membetulkan akan duduknya qadar sekuasanya. Qadar sekuasa kita. Qadar sekuasa kita. Baik, yang keempatnya dengan tamakninah padanya, yakni di dalamnya, dalam duduk antara dua sujud mesti ada tamakninah. Jangan tak ada tamakninah. Allahu akbar. Allahu akbar, jangan. Mesti ada tamakninah. Nah, tamakninah bukannya baca rabbighfirli warhamni. Tak, baca tu sunat. Baca tu sunat. Kita berhenti sekadar subhanallah. Bukan sebut subhanallah, sekadar subhanallah. Nah, subhanallah ni tak setara mana. Berapa minit sebut subhanallah? Berapa saat sebut subhanallah? Nah, subhanallah. Adalah 2 saat. Contohlah, subhanallah tu panjangnya 2 saat. 2 saat tak apa dah, kita mesti Allahu akbar. Allahu akbar. Tak apa dah, jangan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nak laju. Tu. Yang ikut orang. Nah, kalau kita pergi Mekah ikut orang tu. Orang Arab tu boleh. Ini orang Arab ni boleh. Ini orang Pakistan ni boleh. Atau orang main gitu boleh. Ini orang Indo ni boleh sembahyang ini. Ini tak setakat ini orang Malaysia pun banyak sembahyang gitu. Orang Malaysia pun banyak sembahyang gitu. Jangan ikut orang. Biarlah dia sama ada mazhab dia ke, wallahu alam, kita tak tahu. Sama ada mazhab dia boleh ke, itu hal dia. Kita hak ikut ni tak boleh. Sebab mazhab kita tak boleh buat begitu, tak boleh. Biarlah dia sembahyang laju macam mana. Allah Akbar. Ni orang kita ni sembahyang gitu juga. Tengok orang Pakistan ni sembahyang gini, dia pun sembahyang gitu juga. Jangan ikut. Mungkin ada mazhab dia ke, mungkin wallahu alam, tak tahu, tak mengaji mazhab dia. Itu tak apa bagi dia, bagi kita tak boleh. Mesti ada tamakninah berhenti sekejap sekadar subhanallah. Baik. Dan sunat membaca padanya pada duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ayya Rabbi, wahai Tuhanku. Tengok ni, ini doa kita. Hendak ighfirli, ampunkanlah olehmu akan daku ya Allah. Doa kita, mengadu kita kepada Allah Ta'ala dah. Ampunkanlah olehmu akan daku ya Allah. Warhamni, kasihan belaslah olehmu akan daku ya Allah. Allah Ta'ala sangat mengasihani kita dan sangat berlemah lembut dengan kita. Kalau Allah Ta'ala berkerah dengan kita, kalau Allah Ta'ala ni jenis straight, jenis straight betul. Kalau Allah Ta'ala jenis straight betul, tanpa ada tolak ansur, sudahlah kita. Dengar maksiat sikit, terus pekak telinga. Tengok maksiat sikit, terus buta mata. Cakap maksiat sikit, terus bisu mulut.
Tu makan benda maksiat sikit tu hancur perut kita, nak pecah perut kita. Usik benda maksiat sikit tu lumpuh tangan kita, nak terbakar tangan kita. Berjalan tempat maksiat sikit tu kecok kaki kita, sakit kaki kita. Kalau Allah Ta'ala jenis straight, nasib baik Allah Ta'ala tak jenis straight gitu. Allah Ta'ala kata tak apa, nanti dulu, maaf dulu. Rabbi ighfirli, Tuhan, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunkanlah olehmu akan daku ya Allah. Ampunkanlah olehmu akan daku ya Allah. Ingat Allah Ta'ala Maha Pengampun. Warhamni, dan kasihan belahlah olehmu akan daku ya Allah. Allah Ta'ala sangat-sangat mengasihani. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Belum diciptakan akan makhluk, dia sudah bersifat dengan Ar-Rahman. Belum diciptakan akan makhluk, dia sudah bersifat dengan Ar-Rahim. Belum diciptakan akan makhluk, dia bersifat dengan Al-Latif. Nama dia Al-Latif, Maha lemah lembut. Banyak Allah Ta'ala berlembah lembut dengan kita. Kita sangat berkasar dengan Allah Ta'ala. Kita tak bersopan dengan Allah Ta'ala. Kita tak beradab dengan Allah Ta'ala dalam sembahyangnya, dalam berpuasanya, dalam kehidupan kita sehari-harian. Tidak pernah kita beradab dengan Allah Ta'ala. Tak beradab langsung kita dengan Allah Ta'ala. Tak beradab. Tapi Allah Ta'ala sangat berlemah lembut dengan kita lagi. Allah tak azab kepada kita lagi. Tak, kerana dia maha berlemah lembut. Berasuh-asuh kita. Betul asuh dengan kita. Gitu.